Assalamualaikum semua. Salam ceria, salam hujung minggu untuk penonton Malaysia hari ini. Apa khabar? Ya, salam. Saya pun nak salam juga. Salam semua. Salam semua keluarga anda yang selalu menonton MSI. Bukan setakat kat TV3 tapi tengok juga kami dekat Facebook MSI TV3. Ya, betul. Bukan salam biasa-biasa hari ini. Ya. Salam bajet 2023. Ini adalah satu topik yang hebat dibincangkan daripada semalam dibawa ke hari ini dan semuanya menanti-nanti. Macam apa yang boleh saya gunakan, apa yang apa orang kata memberi faedah kepada saya. Aziz semalam dekat Jom Heboh kat Terengganu. Tengah on stage apa semua. So bila turun je orang tanya macam mana bajet? Oh, terus tanya? Orang terus tanya sebab itu adalah satu cerita yang memang semua rakyat Malaysia perkatakan sampaikan kat Twitter. Ya. Trending. Ya, betul. Trending lebih daripada 50,000 tweet yang tweet pasal bajet 2023. So hari ini pun bajet 2023 disambung dekat dalam paper. Ya, dalam akhbar kalau anda boleh saksikan, saya sangat suka sebab kalau kita tengok di berita harian, semuanya ilustrasi yang sangat menarik dan mudah difahami. Ada gaya sendiri. Ada gaya sendiri. Dan saya saja nak kongsi ada beberapa topik yang dibincangkan yang menjadi buah mulut orang lain, iaitu tentang 1 juta orang itu kadar cukai pendapatan individu turun 2 mata peratusan. Maksudnya 2 mata peratusan yang diturunkan, ramai yang bahagia, ramai yang suka lah, ramai suka lah. Ramai cakap alhamdulillah dapat turun 2%. Daya, itu pakai ilustrasi. Yang ini pakai sticky note. Dekat area Metro dia pakai sticky note dan banyak cerita pakai point-point. Sticky note dekat sini anda boleh baca dengan mudah difahami. Betul. So, untuk kita cerita lebih lanjut pasal bajet 2023 ni, kita ada buat satu VT untuk anda. Nak tahu apa dia, nak tahu apa ada dalam bajet 2023, jom kita tengok VT ni. Bajet 2023 telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Bajet 2023 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Bersama yang membabitkan peruntukan 372.3 bilion akan dipandu oleh agenda 3R, responsif, bertanggungjawab dan reformis. Ini antara maklum balas dari pelbagai sektor mengenai bajet kali ini. Saya bersetuju dengan pemberian geran one-off sebanyak RM1,000 kepada perniagaan kecil macam saya dan orang lain kerana ini dapat membantu kami sebagai peniaga untuk meneruskan kelangsungan perniagaan kami. Jadi dengan pemberian insentif dan kemudahan pembayaran ini, lagi-lagi dengan pemotongan cukai, memang dapat membantu perniagaan kecil macam saya. Yang mana kerajaan memang berhasrat untuk membantu perniagaan kecil macam saya ni. Jadi insya-Allah saya akan cuba untuk apply segala bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk peniaga-peniaga kecil sebab mungkin ia dapat membantu kami dari segi pemusuhan modal dan lain-lain. Okey, pada pendapat saya sudah pastinya memberi kelegaan lah kepada ibu bapa, terutamanya bagi golongan yang berpendapatan P40. Malah pada masa sama juga bagi golongan yang berpendapatan M40 juga sangat penting untuk terutamanya dalam kita mengambil kira dari segi peningkatan kos tarikh hidup, kemudian harga barangan dan juga material sekarang ni. Terutamanya khasnya untuk persediaan, terutamanya pada tahun depan untuk anak-anak yang akan memulakan persekolahan barulah. Malah seiring juga dengan kemajuan dunia pada pendidikan yang semakin mencabar ini juga, di mana penggunaan teknologi ICT dalam PDP, keperluan peranti dalam pelaksanaan PDP juga mempengaruhi terutamanya kepada kos kewangan ibu bapa. Secara peribadinya, saya berpuas hati dan mengucapkan ribuan terima kasih atas intensif yang telah diberikan kepada kami. Itu menunjukkan pihak kerajaan fokus dan juga mengambil berat terhadap kami guru dengan memberikan intensif yang bagi kami cukup banyak dan merupakan rezeki para guru dan juga penjawat awam. Oleh itu, dengan penambahan cuti rehat khas sebanyak 5 hari dan menjadikan total cuti rehat khas kami sebanyak 15 hari, setahun adalah satu kelegaan buat para guru walaupun cuti tersebut tidak boleh digunakan sesuka hati dan perlu mendapat kelulusan daripada pihak pentadbir ataupun guru besar dan juga pengetua. Tetapi sekurang-kurangnya pihak kerajaan tidak memandang enteng isu cuti khas para guru ini. Moga bajet 2023 ini memberi sinar kegembiraan buat semua rakyat Malaysia.
Ya, itu dia sedikit sebanyak perkongsian tentang bajet 2023. Jadi anda bagaimana? Suka tak dengan bajet semalam? Biasalah kita akan dapat pelbagai reaksi. Ada yang mungkin suka, ada yang mungkin macam tak berapa puas hati. Tapi biasalah, kita manusia, kita ada suara untuk berkata-kata. Dan tentunya sebenarnya bersama dengan kami hari ini, seseorang yang orang kata lebih arif untuk bincangkan tentang bajet 2023. Kita nak kupas sebenarnya apa yang ada dalam bajet ni. Adakah bajet 2023 ni dia lindungi kebajikan rakyat? Adakah memang menyeluruh? Jadi kita nak bersama dengan seorang pakar ekonomi, pakar IT, pakar ekonomi, iaitu Dr. Anwar Shah Bali Muhammad. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tersenyum riang nampaknya lepas dengar bajet, Doktor. Pertamanya saya bersyukur sebab bajet dapat dibentangkan semalam sebab ada teka-teki sehingga beberapa hari lepas kemungkinan bajet sama dibentang, kalau tidak alhamdulillah semalam teka-teki telah terjawab, bajet telah dibentangkan. Itu satu kegembiraan bagi saya. Alhamdulillah. Yang penting mulakan hari kita. Hari ini kita nak bincang tentang bajet 2023. Itu kalau nak ceritakan aspeknya banyak. Betul ya, Doktor? Banyak kita boleh kupas. Tapi kita mungkin boleh mulakan dulu dengan kerajaan peruntukan katanya lebih daripada 55 bilion khusus untuk subsidi, bantuan dan juga insentif bagi meminimumkan kos sara hidup. Itu dia. Belit pagi ni. Jadi mungkin doktor boleh uraikan sedikit. Uraikan. Okey, Dayah dan juga Haziq, kalau kita soroti semula bajet semalam yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, pertamanya kita kena faham dari segi bajet ni sebenarnya bajet yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Dan bajet ini adalah 12% lebih tinggi daripada bajet tahun lepas. Dari segi pendapatan juga, pendapatan negara diunjukkan meningkat 16% pada tahun depan. Bajet operasi kita pun meningkat 16.6%. Dan lebih ketara sebenarnya, lebih ketara adalah bajet perbelanjaan pembangunan kita meningkat 26%. Ada yang mengatakan bajet pembangunan ini meningkat. Pada pandangan saya, ia disebabkan oleh bila bajet pembangunan dipertingkatkan, maka ia mencipta peluang pekerjaan. Lebih banyak projek pembangunan akan dilaksanakan di Semenanjung Malaysia. Contohnya penambahbaikan bangunan kerajaan dan sebagainya di Sabah dan Sarawak akan mencipta peluang pekerjaan. Dan juga itu yang pertama disebabkan oleh kenaikan peruntukan pembangunan. Yang seterusnya soalan tadi adalah berkaitan dengan subsidi. Subsidi sebenarnya tahun lepas diperuntukkan 31 bilion Dayah dan Haziq. Dan tahun ini bajet untuk tahun depan akanlah peruntukan lebih 55 bilion. Namun harus diingat, walaupun bajet tahun ini yang dibentangkan tahun lepas itu 31 bilion tapi telah meningkat sehingga ke 77.7 bilion. Jadi sekitar subsidi ini adalah sekitar 55 bilion. Pada pandangan saya, kerajaan berhasrat untuk melaksanakan peralihan subsidi secara berperingkat khususnya untuk membantu golongan yang diperlukan, contohnya M40 dan juga B40. Sebab ketika ni Haziq, contohnya minyak ton 95 tu kan, gaji 3,000 pun harga yang sama, gaji 100,000 pun harga yang sama. Jadi pada ketika ini perlu ada keseimbangan, manakah yang perlu dibantu. Satu lagi contoh yang subsidi yang diumumkan semalam ya Haziq, iaitu menghapuskan subsidi sebanyak RM40 bil elektrik kepada B40 ke bawah tu, iaitu miskin tegar. Yang mana ini begitu penting Haziq. Sebab apa? Tahun ini kerajaan telah belanjakan 5.8 bilion untuk subsidi bahan api supaya harga bil elektrik tidak naik. Pasti pada tahun depan sama ada harga bil elektrik akan naik atau tidak. Tapi sekiranya keadaan tertentu yang luar biasa berlaku, sebab kita adalah pengimport arang batu. Arang batu ni penting untuk menjana elektrik negara kita. Jadi ketidaktentuan ekonomi global ni memberi kesan kepada harga elektrik. Sekurang-kurangnya B40 dan M40 dan juga entry level T20 yang awal tu. Sebab T20 ni pun Haziq, dia ada gap yang besar. T20 bermula dari sekitar 2,500, 12,500, 12,600 sehingga ke 100,000 pun T20. Beza. Jadi mungkin ada T20 sedikit dan entry level yang perlu diberi perhatian. Selain daripada subsidi-subsidi lain, antaranya subsidi kepada pesawah, nelayan, pekebun kecil. Ada yang pesawah memperoleh pendapatan 3 bulan secara berturut-turut, iaitu setiap bulan RM200. Dan juga di musim tengkujuh ni kita tahu kita ni berhadapan dengan musim tengkujuh. Almost hari-hari redup dan hujan. Betul. Nampak matahari itu pun sekarang ni dah sukar.
sukar sebenarnya. Jadi ini semua sign atau tanda untuk memastikan bahawa kerajaan bersedia. Semalam juga diumumkan tentang bantuan untuk menghadapi bencana alam dan juga bantuan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun kecil ni. Dan contohnya pekebun kecil getah tu dapat 4 bulan bantuan setiap bulan RM200 dan juga skim melindungi pertanian. So ini betul penting sebab pertanian ni perkara paling penting, Haziq. Saya nak contoh satu lagi perkara paling penting. Kenapa pertanian semalam bajetnya agak tinggi juga peningkatan pertanian adalah 10.39% pertanian dan makanan. Sebabnya kenapa, Haziq? 2020 kita import 50 bilion makanan. 2021 kita import 61 bilion. Tahun ini kita import 70 bilion kunjuran untuk makanan saja. Penting untuk kita buat production dalaman itu sendiri. Ya. Okey. Doktor, selain daripada apa yang doktor cakap tadi tu, ada satu lagi yang mendapat bajet tertinggi tahun 2023 nanti adalah pendidikan. Lagi-lagi bantuan pendidikan pun dinaikkan daripada 100 ke 150. Mungkin doktor boleh komen sikit mengenai bajet pendidikan yang dinaikkan ni. Alhamdulillah, saya rasa itu sebenarnya satu inisiatif yang amat baik di mana bantuan awal persekolahan telah dinaikkan daripada 100 ke RM150 dan dia meliputi semua sekarang ni. B40, M40 dan mungkin T20 juga. Semua pelajar dan murid mendapat bantuan RM150. Semua kategori dapat bantuan, semua murid dapat bantuan RM150. Itu begitu baik sebenarnya sebab kita tahu bahawa sebahagiannya kos sekolah ni amat besar. Sebenarnya amat besar sebenarnya. Bantuan persekolahan ni memang bantu kenderaan sekolah. Kita bayangkan kenderaan sekolah kan. Saya selalu sebut kenderaan sekolah pun kosnya tinggi. Kalau 3 orang anak, seorang RM200 dan RM600 dah. Hantar anak saja untuk kenderaan yang untuk dihantar anak ke sekolah. Yang keduanya, kalau Haziq dapati bahawa Menteri Kewangan juga menyebut tentang RMT, makan rancangan makanan tambahan tu. Dari segi RM3.50 naik ke RM3.50 di Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak RM3 ke RM4. Cuma saya mencadangkan pada masa akan datang sebenarnya untuk RMT ni bukan hanya diberikan kepada murid-murid B40 saja, Haziq. Dan saya bahkan boleh diperluaskan kepada M40 sebenarnya. Betul. M40 juga anak-anak murid mereka juga dapat RMT ni. Yang keduanya, RMT ni diberikan kepada sekolah rendah. Saya nak mencadangkan juga pada masa-masa akan datang supaya kerajaan dapat mempertimbangkan untuk diperluaskan ke sekolah menengah. Sebab apa saya kata sekolah menengah? Makanan sekolah menengah pun mahal, Aziz. Betul. Kalau senang cerita, makanan sendiri memang sangat-sangat mahal sekarang. Naik harga semua tu. Dan lagi-lagi kalau ada ramai anak kan? Betul. Kalau Haziq, kalau saya dulu pergi sekolah, masa saya pergi sekolah, saya ingat lagi mak saya bagi RM1. Saya bagi RM1. Sekarang ni RM5 pun tak cukup. Betul. Beza betul. Ini kos-kos yang nampak lah sebenarnya. Kita dapati itu yang perlu dilihat lah sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok, ada satu lagi. Mengenai investment. Kalau cakap tentang had pegangan ASB. Dan juga kadar cukai yang tadi Daya ada sebut yang pasal 2 mata. 2 mata peratusan. Ini sebenarnya menjadi buah mulut semua orang bercakap tentang ini. 2% ada penurunan. Apa pendapat doktor? Okey, kalau kita lihat ada 2 tadi soalan Haziq dan Dayah. Satu adalah pengurangan cukai itu. Yang kedua simpanan. Pengurangan cukai ni sebenarnya adalah berdasarkan insentif yang diberikan semalam di mana berlaku pengurangan 2% panjaran pendapatan antara RM50,000 ke RM100,000. Bermakna daripada RM50,000 ke RM70,000. Pengurangan cukai 2% tu daripada 13% ke 11%. Daripada RM70,000 ke RM100,000 daripada 21% kepada 19%. Maksudnya apa? Ada lebihan. Pendapatan tu untuk digunakan. Untuk digunakan ada beberapa keadaan. Satu, digunakan untuk keperluan harian. Satu, untuk simpanan. Baik. Sebab kita tidak tahu apa perkara luar jangka yang boleh berlaku. Semalam kerajaan telah umumkan sekurang-kurangnya 2 insentif untuk simpanan. Yang pertama, KWSP dinaikkan simpanan yang terbuka ni naikkan per RM100,000. Yang kedua, ASB daripada RM200,000 naik ke RM300,000. Bumi Putera ni penting sebab kajian terkini menunjukkan 81% pencarum Bumi Putera mempunyai bawah RM1,000 simpanan di KWSP. Bayangkan. 81%. So kerajaan mengambil tindakan untuk membantu rakyat untuk menabung ni satu inisiatif yang baik dan saya rasa dengan pengurangan 2% cukai pendapatan M40. M40 ni adalah yang terbesar penyumbang bilangan dia terbesar yang menyumbang cukai pendapatan
orang akan memperoleh manfaat daripada inisiatif ini. Ya, betul. Baik, sebenarnya kami sangat berbesar hati dan juga berterima kasih kepada doktor sebab kongsi sudi dengan kami sedikit sebanyak aspek tentang bajet 2023. Dan tentunya harapan kami supaya sama-sama kita dapat manfaatkan apa yang telah pun dibentangkan semalam dengan 372.3 bilion kan bajet untuk tahun 2023 ni. Apapun sebenarnya banyak soalan yang kami nak tanya lagi dekat doktor tapi masa menceburui kita doktor. Kita doakan agar bajet ini dapat dimanfaatkan oleh semua rakyat Malaysia. Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak doktor sudi kongsi dengan kami. Baik. Doktor, nanti kita borak-borak lagi doktor. Boleh. Di lain hari. Kita jumpa lagi. Okey doktor, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Dr. Anwar Shah Bali Mohamad, seorang pakar ekonomi yang telah pun memberikan kita sedikit sebanyak komen mengenai bajet yang menggunakan 3R. Betul. Iaitu responsif, responsible dan juga reform. Jadi macam saya pasti macam Haziq sendiri, kita ni sebagai ibu bapa kan, mesti nombor satu kita akan tengok adalah bantuan pendidikan. Betul tak? Apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya kejap lagi kita akan bertukar sikit daripada bajet. Pergi mana? Kita ke sesuatu yang lebih sihat. Ya. Bersempena dengan Hari Sukan Negara. Ya, betul. Adakah anda mulakan pagi ini dengan berlari ataupun zumba, yoga dan sebagainya? Alamak, saya lupa nak berlari. Kita berehat seketika, saya nak pergi berlari kejap. Kembali selepas ini Aiman Syai. Kita nak lari mana? Inilah dia Malaysia hari ini dan ini adalah Hari Sukan Negara secara rasmi yang telah pun dilancarkan dan kami berada di Putrajaya. Dengan lebih tepat lagi ini adalah di sekitar Istana Kehakiman di Putrajaya ini dan di sinilah tampaknya berlangsung untuk semua jenis sukan yang istimewa yang biasa kita tengok yang tak pernah kita saksikan juga yang diperkenalkan di sini dan di belakang saya tadi kita buka dengan adik-adik cilik kita yang bermain dengan push bike. Itu antara kemeriahannya sebab kalau kita nak bawa mak bapaknya anak-anaknya menjadi tarikan utama kan. Itu yang dipertandingkan dan di sini sedang berlangsung selepas perasmian berlangsung beberapa kejohanan sukan secara circuit ataupun mini lah yang dilaksanakan di sini dan antara sukan yang nak diperkenalkan adalah sukan ini. Jom semua. Kerana ini adalah sukan tag ball. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar tapi ini gabungan di antara beberapa jenis sukan seperti pingpong ada, bola sepak pun ada, takraw pun ada. Inilah sukannya. Dan tag ball ni sebenarnya bukanlah baru. Agak lama juga berada di Malaysia ni tapi mungkin agak jarang diperkenalkan. Dan untuk tu kita sedang menyaksikan antara pemain-pemain Malaysia yang pernah beraksi. Ini Azurin. Azurin ni adalah penjaga gol bola sepak wanita kebangsaan juga menceburi bidang tag ball ini. Serta ini pemain Malaysia yang dah pun menyertai beberapa kejohanan antarabangsa. Dan kita nak bersama dengan Assalamualaikum. Apa khabar Cik? Ya, kita bersama dengan Presidennya Persatuan Tag Ball Kuala Lumpur ya. Sebenarnya dah berapa lama sukan tag ball ini diperkenalkan di Malaysia? Sukan tag ball ni dah diperkenalkan di Malaysia sejak dari tahun 2015. Sebab World Championship kita ada satu pemain yang dah ranking 10. 10 di dunia? Yes. Ada di sini? Ni? Cik As. Dia. Baik. Kita tengok di Hari Sukan Negara ni antara aktiviti yang dianjurkan di Hari Sukan Negara ni, terlupa pula saya nak pegang mic ni kan. Apa yang dilaksanakan di sini tuan? Kita adakan tournament. Kita panggil kejohanan tag ball KBS 2022. Okey. Dah kita pun semua players. Ya. International pun ada. Dan pekat negeri pun ada. Okey, setakat ni Malaysia dah melahirkan berapa ramai atlet tuan? Dah ramai dah. Lebih daripada 1,000. Untuk tag ball saja dan mungkin dengan adanya sukan tag ball ini di Hari Sukan Negara ini lebih ramai lah yang akan berada. Okey, saya sebenarnya sambil-sambil tadi saya perhatikan sajalah cara mereka ni bermain. Zurin pun ada kat sini, dia lebih kurang menjadi sebagai duta kecil jugalah bagi sukan ni. Boleh kita cuba? Boleh. Macam mana sebenarnya teknik asas untuk bermain tag ball ni? Boleh, no problem, insyaAllah. Tekniknya macam mana? Tekniknya bila kita serve, dia akan ambil, lepas tu dia tak boleh gunakan tempat yang sama. Kita ada 9 position badan yang boleh guna. Okay.
Bila dah ambil satu, tak boleh. Yang kedua dia tak boleh tempat yang sama. Main double pun macam tu juga. Dia kena bila yang seorang tu ambil kaki kanan, dia kena guna kaki kiri atau bahu atau kepala. Atau inilah chest. Komponen-komponen yang berbeza. Bila dia main. Okey, dia tidak boleh berturutan lah. Okey, macam tadi peha, kemudian kaki, kepala. Ini yang ditunjukkan lah. Macam ni. Jadi rasanya tak sabar. Ayuh kita bertarung. Boleh. Boleh Okay. Boleh, tak ada masalah. Boleh, no masalah. Tapi saya nak geng dengan player Malaysia ni lah. Boleh. Tuan dengan Azurin lah. Boleh, tuan di sana. Siapa Ash tadi? Okey, Ash. Ini pemain yang dah mewakili Malaysia. Awak ranking ke berapa ni? Saya dulu bila tengah aktif main lagi sebelum BKP, ranking top 10 dunia. Okey. Sekarang baru bermula kembali lah untuk aktif kembali. Okey, jom kita tunjukkan. Sebab kalau boleh ni, saya memang tak nak menang lah pagi ni. Kita tunjuk saja tag ball ni macam mana. Presidennya akan serve dulu ke macam mana? Ni double double. Okey. Saya kena passing je. Cara cakap tu macam senang je. Itu dah macam 1 point lah bagi kita. Betul-betul lah Zurin. Okey, sekali lagi tuan, kita tunjuk. Oh, dia kiri. Okey, kita serve Serve kena di belakang line lah. Okey, baik. Tak boleh lompat. Masuk. Saya sambil-sambil bawa ni saya mengulas lah ya. 1 point lagi untuk saya kalau macam tu. Nampaknya walaupun tuan ada player Malaysia, saya mendahului lah pada ketika ini. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi. Okey, itu cara permainannya lah. Saya nak bersama Azurin jangan lagi Ini antara pemain yang pernah beraksi di luar negara dalam sukan bola sepak. Sejak bila main tag ball ni? Rasanya dah 6 bulan kot daripada awal tahun ni. Start sekadar suka-suka je. Tapi sukan ni bagus lah untuk kita punya improve kita punya teknik apa semua. Dan mungkin ianya boleh antara menjadi sukan yang boleh dikembangkan lah Azurin Ya, exactly. Sebab saya rasa dia tak ada limit umur. So mungkin after retire ramai players bola boleh join. Even takraw punya players pun boleh. Dan hari ini Azurin antara beberapa pemain juga yang menyertai pertandingan ataupun kejohanan tag ball bersempena dengan Hari Sukan Negara. Kita ada beberapa lokasi lagi nak tunjukkan kerana memang luas lokasi Hari Sukan Negara pada hari ini. Banyak lagi aktiviti merangkumi semua aspek. Jadi kita nak kembali ke studio terlebih dahulu. Kita nak tengok apa lagi sukan yang saya nak cuba dan kalahkan orang kat sini. Jom. Okey, terima kasih banyak-banyak Hanif. Hanif, kita nak tunggu bila Hanif akan berlari sebenarnya ataupun main bola. Sebab Hanif ni dia memang aktif. Tiap kali kita bersukan. Betul. Tiap minggu memang kita nampak dia main apa? Foot golf. Dia sepak bola tu macam golf. Betul. Itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Tapi sebenarnya Dayang Haziq kat sini, kita dah panas dah kat sini. Sebab malam ni final Fit for Action di mana kita akan nobatkan juara pertama Fit for Action pukul 9 malam ini di TV3. Tapi pagi ini kita nak bagi lagi panas. Kita bakarkan api Fit for Action tu. Dia kan bakar lemak. Belum lagi. Bakar lemak yang dekat Hari Sukan Negara tu. Okey, ya. Yang Fit for Action ni kita bawakan kepada anda jurulatihnya. Jurulatih lakonan iaitu Eli Suryati the house. Thank you. Dan juga kita bersama dengan Lisa, juga finalis Fit for Action yang orang kata bukan kaleng-kaleng. Kalau dah masuk final ni, masuknya hebat. Jadi hari ni kita akan congkil, cewa. Rahsia. Kita akan tanya Lisa, awak dah sampai ke final Fit for Action. Okey, kita nak tahu susah tak sebenarnya nak jadi perjalanan awak nak jadi seorang finalis? Okey, permulaan dia sangat susah bagi saya sebab saya zero dalam lakonan. Tapi saya suka Fit for Action ni sebab dia ada physical challenge. Saya memang suka physical challenge tu. Tapi physical challenge bagi saya tak susah. Sebab dia bodybuilder. Dia bodybuilder memang semua challenge-challenge tu. Abang kata apa? Makanan lah. Makanan lah. Pistol cake lah. Fitness tu bagi saya, okey, kacang putih lah. Champion selalu. Selalu, okey. Tapi itu cerita pasal pesertanya. Jurulatihnya. Macam mana dari awal sebenarnya Kak Eli ni, Kak Eli boleh terima untuk menjadi jurulatih lakonan untuk Fit for Action ni? Dia punya cerita tu. Okey, kalau Fit for Action dari konteks untuk kesihatan badan, untuk fit, untuk macam apa yang diorang laksanakan. Tapi Fit for Action untuk saya, pada persepsi saya adalah, adakah kamu fit untuk beraksi? Di depan kamera? Di depan kamera. Okey. Adakah
persediaan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Adakah awak fit untuk itu? Untuk permainan watak, emosi, untuk disiplinnya, untuk bekerja dengan tim. Fit itu bukan setakat badan ketak-ketak. Badan berstamina. Itu bukan setakat itu. Itu stamina. Itu yang fit for action yang tadi. Yang kaca putih tadi tu. Ada strength, ada stamina. So interesting bekerja dengan mereka ni yang kita mencari bakal pelakon versatile. Setiap daripada mereka sangat tersendiri antara satu sama lain dan saya seronok explore. So bila ditawarkan untuk menjadi tenaga pengajar oleh pihak produksi Puan Cik Intan, tentu sekali saya rasa macam okay, best. Sebab sebelum-sebelum ni ada juga rancangan untuk mencari pelakon. Tetapi saya suka konsep dia. Betul, dia nampak lain. Dia ada gabungan-gabungan yang benda ni berwarna lah. Dia nampak macam seronok untuk tengok tiap-tiap minggu. Dan saya rasa sebenarnya penonton pun dahagakan pelakon yang boleh berlakon dalam aksi kiranya. Betul, lagi-lagi macam Lisa kan. Macam kata awak tadi, macam kalau berlakon ni memang sesuatu yang, adakah sesuatu yang memang sangat baru? Sangat-sangat baru. Saya bidang terjun ni. Mula dari ayah lah. Ayah dia tengok saya. Sebenarnya saya pun menyanyi juga. Okey. Oh ya ke? Tapi nyanyi. Kita minta sikitlah nyanyi. Lagi teaser. Belanja sikitlah, teaser sikit, nyanyi sikit. Dua baris je. English boleh tak? Boleh. I feel the passion burning deep inside my soul. Wow. Okey, kita panggil band masuk. Dia sangat. Sebenarnya kita bawa akan. Memang kita dah plan dah dari awal. Okey, tapi lepas dah berlatih lah Lisa. Lepas dah berlatih dah beberapa minggu dengan Fit for Action, dah masuk ke final ni. Dah nampak tak sebenarnya arah tuju Lisa tu nak ke mana? Adakah memang nak fokus kepada bodybuilding saja ataupun memang ini memang berlakon lah ceritanya? Mungkin nak cuba. Kan? Mana tahu. Lisa dah nampak dah arah Lisa untuk jadi ke mana Lisa? Aksi. Okay. Lisa punya target action lah. Tapi kalau rezeki tu dapat mainkan watak-watak selain action, Lisa on je. Okey, faham. Sebab kita dah belajar dari Kak Ellie, Abang Aikal, Abang Aziz. Tapi Kak Ellie, kita nak cakap pasal pelakon baru. Pelakon baru ni, dia punya cara untuk masuk dalam industri ni lain sekarang. Daripada dulu. Beza kan zaman Kak Ellie kan. Sekarang kan? mungkin daripada social media saja dah boleh masuk. Itulah auditionnya. Mungkin. Jadi Kak Ellie nampak macam mana? Saya melihat apa yang TV3 laksanakan untuk program Fit for Action ni sangat baik. Dia mencabar untuk kedua-dua belah pihak. Sama ada untuk tentu sekali untuk pelakon-pelakon baru, untuk contestant dan juga untuk kami tenaga pengajar. Sebab kita ada masterclass untuk mengajar mereka tentang lakonan. So saya adaptkan Stanislavski acting teknik kepada pelakon. Itu teori di dalam kelas. Tapi bila kita harus handle pelakon-pelakon ini, masa itu saya handle dalam 10 orang. Untuk daripada level skripnya, daripada pemahaman wataknya, so adaptation daripada classroom teori ke set. praktikalnya macam mana? Teori ke praktikal. Jadi mereka melihat first hand bagaimana bila kita bekerja sebagai sebuah tim daripada orang bancuh air sampailah kepada director. The whole process. Dan saya mengarah sambil mengajar. Dan kita tidak boleh ada pilih kasih antara satu student dengan yang lain sebab ini adalah peluang untuk mereka menyelah. Jadi it has been a very fruitful experience dan Lisa sangat berbakat. Lisa dia pegang tangan tu. Maksudnya macam ada makna. Saya suka apa yang Kak Ellie cakapkan tadi. Maksud dia, conclusionnya daripada apa yang Kak Ellie cakap tadi, bezanya bila kita mula dari bawah. Kita mula daripada kenal pekerja-pekerja yang daripada pembancuh air pun. Kan? Mencuba tu, dia nak menghargai apa yang dia dapat tu. Dan saya bagi tahu mereka, mana-mana you pergi, tak kira lah daripada sekarang sampai nama you jadi besar, humble tu sangat penting. Itu kena dipraktikkan setiap masa lah. Dan bila bekerja tu, you kena bergaul dengan semua orang lah. Nampak tak? Kat sini bila seorang jurulatih atau coach bercakap, menyeluruh bukan sekadar lakonan. Dia tunggu dah cukup. Bersedia karakter. Jadi sebenarnya
kita sangat-sangat teruja untuk sama-sama menyaksikan final. Kita nak ucapkan all the best, Lisa. Okey, kami tak sabar nak tengok aksi awak dan juga tentunya untuk Elisurati sendiri yang sudah kongsi bersama kami pagi ini. Betul. Kejap lagi kita nak bersama dengan Fitri Yahya yang berada di Karnival Jom Heboh di Kuala Terengganu. Terengganu sana. Tu kejap lagi ya. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam MSI. Baik, Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Karnival Jom Heboh di Terengganu hari yang terakhir untuk anda. Jangan lupa datang ramai untuk meriahkan lagi Karnival kali ini. Dan saya berbangga dapat bersama menyelami keindahan Terengganu di Reruai Kerajaan Negeri Terengganu bersama dengan Yang Berhormat Arifin Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perhatikan macam mana YB melihat penganjuran Jom Heboh ini mampu memberikan melonjakkan lagi pelancongan di Terengganu, YB. Terima kasih kepada Fitri. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucap terima kasih kepada Media Prima dan Jom Heboh kerana telah memilih negeri Terengganu. Walaupun di saat sekarang ni hujan sentiasa turunlah, dah masuk bulan 10. Ini menandakan bahawa sebenarnya walaupun musim tengkujuh, Terengganu tetap menjadi pilihanlah kepada pelancong-pelancong. Alhamdulillah dengan kehadiran Jom Heboh di Terengganu, semakin memeriahkan lagi sebenarnya suasana dan perkembanganlah di Terengganu. Dengan cuaca alhamdulillah baik. Pagi ini pun bercahaya. Kalau anda sampai ke Jom Heboh, kita dapat juga menikmati nanti sampai pada Kuala Terengganu sampailah ke Kuala Nerus. Ada setiu barang dan sebagainya. Baik, jadi kita perhatikan kerajaan negeri sangat agresif ya untuk promosikan lagi kekayaan bumi Terengganu. Mungkin dapat diceritakan usaha-usaha yang bersepadu digerakkan untuk promosikan Terengganu. Alhamdulillah, antaranya adalah kita ada COE, Calendar of Event, program bermula daripada Januari sehingga Disember. Dan dia merangkumi pelbagai segmentasi lah. Dan Alhamdulillah dengan program dan keindahan yang Allah SWT beri kepada Terengganu, tidak semua negeri. Pada saya, Terengganu negeri yang paling cantik sekali di Malaysia dengan pantainya 244 km, pantai yang paling panjang bermula daripada Besu sampai ke Maman. Semua tempat begitu cantik sekali. Pasirnya halus. Kalau kita pergi ke pulau, kita ada 13 buah pulau dan 7 daripada pulau ini telah menjadi pilihan sebenarnya bukan saja rakyat Malaysia, bahkan seluruh dunia untuk datang. Kerana pasirnya begitu halus sekali, begitu putih, bersih. Airnya begitu juga sangat jernih. Itu dia. Saya juga melihat budaya yang cantik di belakang ni pun ada program untuk meletakkan macam coretan emas ya. Kemudian ada pelbagai lagi yang menarik di belakang ni. Jadi macam mana melihat ini satu usaha yang perlu dipelihara. Orang ramai harus meraihkan Terengganu. Jadi mungkin ada banyak lagi kekayaan warisan budaya yang juga dapat ditunjukkan. Terutama makanan Terengganu ni, ya Allah, sedap-sedap. Kumpul likur dan rasa berbeza. Mungkin dapat dikongsikan, YB. Alhamdulillah, Terengganu ni bukan saja tempat semula jadi yang sangat cantik, tapi kebudayaannya budaya yang sangat menarik. Kemudian kita ada kain batik yang sendiri, yang tersendiri, pelbagailah yang kita ada. Antaranya pilihan kepada seluruh rakyat Malaysia, iaitulah makanan yang sangat sedap lah. Antara yang sekarang ni yang masyhur nasi dagang Terengganu. Dia ada brand sendiri. Dan keropok, sekarang ni keropok leko. Keropok, istilah orang Terengganu, keropok keping sebenarnya. Yang kalau tak balik balik ke kampung masing-masing, kalau orang luar, kalau tak bawa balik keropok, kira jarang lah. Lalu mereka akan pergi. Jadi semoga kita dapat meraihkan keindahan bumi Terengganu yang cantik pada hari ini. Terima kasih pada YB. Iyalah, sama. Kerana bersama, walaupun berada di Reruai ini, dah pun terasa dia punya kemeriahan. Dan jadi akhir sekali mungkin nak ajak juga orang terkejut heboh YB, kerana di sini ada pelbagai sumber maklumat juga dapat merancangkan lagi ekonomi di Terengganu. Alhamdulillah, itulah saya kata pos kedai-kedai ataupun pos yang di dalam sepanjang
program Jom Heboh ni penuh dengan orang. Bermula daripada pagi semalam sampai malam tadi saya datang sini sehingga saya jangka pada malam ni. Alhamdulillah rezeki kepada penduduk ataupun rakyat Terengganu. Terima kasih Jom Heboh sekali lagi. Sampai malam nanti kami ada juga akustika yang berkonsepkan rohani. Jarang kita buat, tapi kali ini menampilkan tema yang tepat dengan syariat untuk dapat keberkatan. Terima kasih kepada YB Arifin berkongsi. Baju jumpa nampak meriah sekali untuk kami kejap lagi sedang berlangsung kayuhan Terengganu Comel. Petang ni, hari ni juga pagi ni Tenggiri Challenge. Jadi sebenarnya kami banyak sangat program-program yang setiap hujung minggu penuh program di Terengganu. Alhamdulillah. Terengganu Comel Ya, Terengganu. Dia mau Comel tak? Comel. Okay. Jadi semua datang ni semua Comel. Okey, terima kasih Babi sekali lagi. Dan terus bersama kami di Berjumpa sampai malam. Aktiviti yang padat dan juga meriah. Dan saya juga tinggalkan anda dengan satu lagi tarikan di Terengganu iaitu Pine Hills Garden yang menarik. Saksikan rangkuman visual yang menarik ini di Terengganu. Di sebalik Bukit Bukau dan hutan belantara Marang, Terengganu, berdirinya sebuah rumah yang tersergam indah milik Muhammad Saleh Anggulia, pengusaha Pine Hill Garden, sebuah ladang di atas bukit. Ladang yang dikelilingi tanaman pokok pine menjadikan suasana tempat ini seolah berada di luar negara. Sejak berusia 21 tahun lagi, pemuda ini telah mengusahakan tanah seluas 4.5 ekar miliknya sendiri sebagai hobi. Mendapat dorongan dan sambutan dari rakan-rakan dan keluarga, setelah 8 tahun mengusahakan ladang, juru teknik yang kini berusia 29 tahun ini membuka ladangnya kepada orang ramai untuk dikunjungi dan merasai hasil tanamannya. Ini telah menjadikan Pine Hill Garden sebuah tarikan pelancongan di Terengganu. Asal pada awal dulu saya hobilah sebenarnya, tapi bila dapat sambutan ramai, pelawat ramai yang suka mari, orang-orang besar pun mari. Jadi kita rasa tempat sangat berpotensi untuk jadikan satu produk pelancongan dan attraction untuk orang datang Terengganu lah. Faktor geografi dan cuaca yang strategik menjadikan ladang ini subur. Pelbagai jenis tanaman seperti pokok anggur, markisa dan lemon ditanam di sini. Selain dapat bergambar, pengunjung juga boleh merasai jus buah-buahan yang diproses secara homemade. Ternyata jus di sini memenuhi selera pengunjung serta mendapat permintaan yang tinggi. Terdapat lebih 30 jenis anggur yang ditanam di ladang ini yang turut menjadi tarikan utama. Ladang ini dibuka setiap hari dan pengunjung boleh hadir sepanjang tempoh lawatan yang ditetapkan, iaitu 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 3 hingga 7 petang. Mulanya kita nak buat satu produk lah, maknanya untuk pelancongan negeri Terengganu, Marang. Biasanya kalau orang mari ke Terengganu, orang tengok biasa dia ada pantai. Maknanya dia mari tengok ada pulau. Tapi kita nak create satu produk yang lain pada yang lain. Maknanya kalau orang mari Terengganu tu rasa suasana seperti di belah-belah Cameron Highland, macam itu. Pelbagai perancangan berada di minda Saleh. Usahanya demi berkongsi keindahan serta kemanisan dari alam. Dahulu sekadar mengisi masa lapang, tetapi kini bertukar menjadi satu misi. Okey, kami masih lagi berada di Putrajaya dan ini adalah Hari Sukan Negara 2022 disambut setiap minggu kedua hari Sabtu untuk bulan Oktober. Tadi kita main tag ball kan? Ini ada golf ball. Saya pun baru tahu ni pertama kalinya dan ianya juga antara yang baru diperkenalkan juga di negara kita dan diberikan peluang platform di Hari Sukan Negara ini. Dan ini adalah gabungan di antara beberapa jenis sukan dan sebenarnya diperkenalkan di luar negara lah. Dan saya pun tak berapa pandai nak bercerita panjang berkenaan sukan ini. Jadi kita nak menjemput Cikgu Uy, antara orang kuat berkenaan sukan ni. Cikgu, selamat pagi. Ya, Cikgu, berapa lama dah sukan ni diperkenalkan dan kabarnya berasal dari Netherlands ya? Ya, dari Netherlands 1902 sudah start. Malaysia kita start tahun lepas. Okey, baru kita ada tubuhkan Malaysia Cowboy Association. Ya, ini gabungan berapa sukan, Cikgu? Gabungan netball dengan basketball. Cara mainnya macam mana, Cikgu? Sebab saya dari tadi cuba nak faham kan. Tapi tak faham-faham ni. Macam mana permainannya ni? Okey, permainan dia
dia mix antara lelaki dengan perempuan. So defend dia pun sama, yang lelaki defend lelaki, perempuan defend perempuan. Dan kita ada splitkan dua side, yang untuk side defend dengan side attack. So dalam satu team ada 8 orang. Okay. Lepas masuk skor 2 gol, kita akan switch, yang defend pergi attack, yang attack pergi defend. Okey, sekarang ni sedang berlangsung pertandingan apa bersempena dengan Hari Sukan Negara ni, cikgu? Pertandingan K4 bawah 18 tahun untuk Hari Sukan Negara. Okay, maksudnya kita dah ada pemain-pemain kebangsaan lah, cikgu, yang beraksi di luar negara? Ya, tahun ni kita sudah hantar 2 tim, yang bawah 17 dengan bawah 15 ke Amsterdam dengan Netherlands. Okey, baik. Semoga berjaya dengan sukan korfball ni, sebab saya sama-sama itu nak kongsikan juga. Ini antara pemain-pemain yang dah mewakili Malaysia. Semuanya bawah 17 ya? Wah, melambai pun berirama tau. Okey, all the best semua dengan sukan korfball ini. Sebab selain daripada sukan korfball yang sedang berlangsung pada ketika ini di arena sekitar menara Kementerian Belia dan Sukan ini, di depan di kawasan ini, maksudnya memang banyak sekali aktiviti. Kita nak tinjau juga antara inisiatif daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk memperkasakan lagi golongan-golongan OKU. Dan ini adalah zon sukan Inspire OKU Aktif, di mana kesemua di sepanjang jalan ini diberikan ruang kepada atlet-atlet OKU kita untuk beraksi. Dan saya nak masuk ke salah sebuah khemah yang berada di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya kacau kejap ya, tak apa, teruskan. Ini pertandingan lawan apa ni? Dam Haji. Ini antara sukan tradisional yang mereka ni juga beraksi. Dengan batu seremban. Carom, congkak dan juga batu seremban. Oh, okey. Ini menarik ni sebab yang di usia remaja pun beraksi jugalah ya. Okey, sama-sama itu kita tengok antara sukan tradisional juga. Dan kita nak bersama dengan salah seorang sahabat kami di sini, antara salah seorang peserta. Assalamualaikum, namanya siapa? Waalaikumsalam, nama saya Muhammad Fayyad. Okey, Fayyad masuk sukan apa pada Hari Sukan Negara ni? Saya masuk aktiviti sukan neka, OKU Aktif. Dah menang dah? Sekejap lagi aktiviti akan bermula. Belum lagi lah. Okey, Fayyad melihat kepada sambutan Hari Sukan Negara ni, antara yang turut diberikan perhatian juga adalah OKU juga kan. Sepanjang-panjang jalan ni tahu, tak semua orang dapat tahu. Macam mana sebenarnya sambutan daripada Fayyad dan juga rakan-rakan? Jika dilihat pada hari ini, sambutan amat meriah dan amat ramai sekali bila kita tengok OKU hadir di sukan neka dan aktiviti pada hari ini. Ianya satu perkara yang amat membanggakan lah. Sebab OKU sekarang hari ini telah keluar dan bersama-sama dalam aktiviti yang dianjurkan. Ya, okey, jom kita bagi ucapan sikit bersama dengan Hari Sukan Negara di Malaysia hari ini. Fayyad, silakan. Okey, kepada luar sana dan masyarakat, pada rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Sukan Negara dan bersukanlah dan cergas, jaga kesihatan, jaga diri dan jaga keselamatan. Ya, okey, awak masuk sukan neka apa tadi awak cakap? Saya masuk sukan neka OKU Aktif. Okey, nanti kita lawan boleh boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. All the best Fayyad. Itu antara kemeriahannya. Dan kita nak berjalan lagi. Jemput kita datang sebab kita ada ramai-ramai berada di sini untuk Hari Sukan Negara yang berlangsung. Dan kami berada di zon yang agak sedikit jauh daripada pentas utama untuk kita bawakan antara kemeriahan di sini. Kita juga ada beberapa booth yang lain. Ini bersempena dengan Karnival Sukan Inspire OKU Aktif. Dan pendaftaran-pendaftaran ataupun aktiviti-aktiviti yang disediakan kepada mereka ini adalah untuk memperkasakan lagi bahawa mereka juga sebahagian daripada Hari Sukan Negara ini. Saya sangat tertarik sebenarnya kerana ada satu booth lagi yang berada di hujung sini. Kalau boleh kita bawakan kepada anda semua adalah berkenaan dengan ini permainan archery ni. Ini antara yang diajarkan juga kepada anak-anak kita. Mereka diberikan peluang untuk bermain archery di sini sambil diperhatikan oleh atlet-atlet kita yang berada di sini jugalah. Dan di sini ini yang hebatnya sebab ini kejohanan penalti shootout kepada golongan adik-adik kita ini, kepada golongan OKU juga. Mereka bermain sepakan penalti. Sambil-sambil tu kalau kita tengok, jom kita tengok kat tengah ni, mereka sedang diberikan perhatian ya. Assalamualaikum, saya kacau kejap ya. Kami sedang live di TV3 ni, kalau boleh kita lambai kepada semua ya. Okey, ini dah sampai mana ni pertandingan ni? Peringkat mana? Ini untuk pertandingan ni. Dalam peringkat kumpulan lagi. Okey, boleh tak siapa-siapa tunjukkan macam mana sepakan penalti ni? Yang mana hebat sekali ni? Sumareh. Ada. Ada Sumareh tau. Yang mana Sumareh ni? Silakan. Alright.
Sumares Dia sepak ke sana kan? Mes ni takut nanti kena pula kepada kru kami kan. Sama-sama kita nak tutup Hari Sukan Negara ini. Ini antara kemeriahannya dan ini pertandingan kan? Sebab saya dari tadi tahu dengar MC ni antara MC yang paling garang lah. Dia cakap, korang ni betul-betul lah sepak, betul Kak ya? Ya. Kan? Kita bagi tepukan kepada kakak MC kita ni, jom. Saja je lah, okey? Dah ready nak sepak? Siapa sepak? Kejap, okey. Yang ni ke sepak? Oh, mana? Okey, kita bagi tepukan. Kita nak tutup Hari Sukan Negara di Malaysia hari ini. Kejap ya, namanya siapa? Awak datang-datang dah senyum yang ni. Saya Mak Afnan. Mama Afnan. Asal mana? Asal Penang. Orang Penang. Tu dia, Afnan biasa sepak masuk lah. InsyaAllah masuk. Ini live tau Afnan. Awak kena sepak betul-betul ni. Kita bagi ruang sikit kepada Afnan. Bagikan tepukan dan sorakan kepada Afnan. Okey, penjaga gol pun dah ready. Okey, ref, tepi sikit ref. Okey, Okey, boleh. Silakan. No, Bahoy Afnan berjaya diselamatkan. Itu antara kemeriahan Hari Sukan Negara yang kami bawakan di sekitar Putrajaya ini. Dan mereka akan terus berada di sini bagi terus menyemarakkan lagi sambutan Hari Sukan Negara. Saya Nabi Suab bersama dengan kru-kru Malaysia hari ini. Teruskan bersukan, amalkan gaya hidup yang sihat supaya ia menjadi budaya kita. Okey? Dan akhir kata daripada kami, terimalah lambaian daripada mereka ini semua. Silakan. Meriah Kita gelak-gelak tengok dia duduk babai-babai dekat situ. Meriahnya Hari Sukan Negara di Menara KBS Putrajaya bersama dengan Hanif tadi. Okey, sebelum tu kita nak bagi tahu malam besok. Ini saya akan serahkan kepada Haziq. Awaklah cakapkan. Alah, awak malu ke? Saya malu. Haziq, cakap. Terpaling juara dah sampai ke final. Ada 4 orang. Ada Hazami, Rahmat, Mega, Syaz dan Akmal yang berjuang untuk merebut gelaran terpaling juara. Siapa yang akan menang? Jangan terlepas episod akhir terpaling juara dengan persembahan istimewa daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey. Ahad ini 9 malam di TV3. Jangan lupa juga undi peserta kegemaran anda di www.extra.com.my/terpalingjuara. Yes, okey. Dan tentunya juga kita nak bagi tahu esok di Malaysia ini kita ada sambutan Hari Maulidul Rasul. Ritas langsung bersama dengan anda semua. Jadi dah tahu dah nak tengok mana? Tengok Malaysia hari ini, okey? Ya, litas langsung di WTC KL. Jangan lupa juga tengok malam ni final Fit for Action di TV3 dan juga di YouTube TV3 Malaysia. Ya, okey, so penuh kita punya topik hari ini. Jadual hujung minggu pun dah penuh juga. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini kerana sudi bersama kami. Ya, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Selamat hujung minggu. Salam Maulidul Rasul. Negaraku, Malaysiaku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji kasihnya bangsa.